Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini, malam apa? Malam Khamis. Kita masih lagi bersiaran secara langsung dalam penyampaian kuliah maghrib kita menggunakan kitab Hidayatus Sibyan. Mana pertunjuk kepada budak-budak. Pertunjuk kepada budak-budak. Kita nak tengok budak-budak. Senyum. Tu budak-budak. Alhamdulillah. Ini gambaran antara pelajar-pelajar saya di Ma'had Tahfiz Darul Falah. Okey, pada malam ini kita sambung tajuk pengajian kita masih lagi berkaitan dengan puasa, iaitu syarat sah puasa. Kalau tadi kita bicara syarat wajib puasa. Ingat tak? Syarat wajib puasa ada berapa? Ada 4. Yang pertama, number 1 is Islam. Nombor yang kedua, syarat yang kedua adalah baligh. Syarat yang ketiga, aqil. Syarat yang keempat, kuasa untuk berpuasa. Manakala pada malam ini kita sambung lagi perbicaraan berkaitan dengan syarat sah puasa. Okey. Syarat sah puasa maknanya untuk memastikan puasa yang kita lakukan itu sah. Kalau tak, maka sia-sia. Letih saja hakimi. Sudahlah, tak makan, tak minum. Yang kita harap dapat pahala. Tiba-tiba pahala tak dapat, yang dapatnya dosa. Baik, 4 syarat ini untuk memastikan puasa kita sah. Yang pertama, syaratnya mesti seorang itu Islam. Mana seorang yang hendak berpuasa, hendaklah orang Islam. Yang kedua, orang yang berpuasa itu adalah akil. Mana orang yang berakal. Apa beza akil dengan balik? Apa beza? Akil dan balik, apa beza? Kalau balik ni maksudnya cukup. Kalau akil maksudnya berakal, tidak gila. Dengar. Tengok Allah, comelnya dia, handsome-nya dia. Kalau tengok kita nak lawa lah dia. Hidungnya tinggi, putih jelepuk, tapi gila. Comel ke uduh? Uduh jugalah. Walaupun rupa gambaran luarannya comel, tapi gila. Ada orang sanggup nikah dengan orang gila? Ada. Jadi maknanya nilaian seseorang itu ada pada akal. Jadi kalau seorang yang tidak berakal, yang dinamakan dengan gila, memang tidak ada nilai yang langsung. Baik, syarat yang ketiga, yang memastikan puasa itu sah adalah suci daripada haid dan nifas. Mana perempuan yang datang bulan, walaupun dia tak makan, tak minum, tak sah puasa dia. Perempuan yang nifas. Apa nifas? Perempuan yang beranak. Setelah mana dia melahirkan anak, keluar darah. Selepas daripada kelahiran anak, dia panggil nifas. Bukan lipas, nifas. Nifas makna darah yang keluar selepas daripada keluarnya anak. Jadi maknanya mana-mana perempuan yang keluar nifas, tak boleh dia berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, puasa itu tidak sah. Dan haram. Yang keempat, waktu yang menerima bagi puasa.
Waktu yang menerima bagi puasa ni maksudnya syarat maksa untuk mengesahkan puasa seorang itu, dia mesti berpuasa pada waktu dia. Siapa dia boleh bagi contoh? Ustaz bayar, Ustaz bagi duit RM10. Siapa dia boleh bagi contoh? Setakat 3, Ustaz bila? 1, 2, 3. Okey. Okey. Lagi sekali, Ustaz tanya pelajar-pelajar yang berada dalam talian. Siapa dia boleh bagi contoh syarat untuk mengesahkan puasa adalah waktu yang menerima bagi puasa. Maksudnya dia berpuasa pada waktu yang menerima bagi puasa. Contoh. Supaya pelajar-pelajar kita faham. Apa yang dimaksudkan dengan waktu yang menerima bagi puasa? Cepat. Semua pelajar-pelajar kita yang sedang menonton live Facebook pada malam ini boleh bagi respon. Sebab saya bilang setakat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tutup. Sekarang kita nak bagi cam kepada pelajar kita pula. Yang molek ni. Ustaz nak tayang wajah awak ni. Okey. Pelajar, apa yang dimaksudkan dengan waktu yang menerima bagi puasa? Siapa dia boleh jawab, angkat tangan. Okey, yes. Lepas subuh. Dia cuba panjang sikit cakapan tu. Lepas subuh hingga azan maghrib. Waktu yang menerima bagi puasa maksudnya waktu puasa. Waktu puasa ni maksudnya selepas subuh hingga maghrib. Jadi kalau orang tadi dia puasa malam, sah ke tak puasa dia? Tak. Kenapa? Sebab malam bukan waktu yang menerima bagi puasa. Okey, tepuk tangan. Okey, tahniah Aiman. Nanti Ustaz bagi hadiah RM10. Simpan duit ni berkat kerana berjaya simpan duit ni. Jangan beli, simpan sehinggalah kamu menjadi seorang yang kaya kerana duit itu. Okey? Faham ke tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Dek, jangan ni. Keluar di sini ni. Menguduh tu. Okey. Nak keluar dalam Facebook Abah ni kena pakai comel-comel. Rayam pun kena comel-comel. Ni. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, nampak gaya macam pelajar ni sudah faham. Okey. Syahdan. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Rukun puasa. Seperti mana yang selalu Ustaz ingatkan kepada para pelajar, setiap ibadah ada rukun. Luqman, cuba dongokkan mukamu. Makmu nak tengok ni. Makmu ada sekarang. Ini Luqman ni. Yang kita selalu doakan Luqman, yang tak berapa sihat, dialah salah seorang. Seorang lagi Taufik, mana Taufik? Angkat kepala. Ni. Ini dua-dua ni adalah anak yatim ni. Dua-dua ni adalah anak yatim di mana mereka ini ditaja oleh Kak Asmah. Kak Asmah yang menaja budak 2 orang ni. Kak Asmah ada dalam talian sekarang. Ni malah muka merekanya Kak Asmah. Alhamdulillah besar pahala Kak Asmah. Dan kepada pelajar-pelajar kita di luar sana, siapa dia yang nak membuat tajaan untuk sponsor yuran pengajian pelajar-pelajar miskin dan juga anak yatim, boleh. Sekadar mana yang mampulah. Bukan kata yuran dia 300 bulan. Jadi kalau kita mampu untuk menaja RM20 sebulan, boleh. Tak jadi masalah. Yang paling penting, ada usaha untuk kita menaja mana-mana pelajar. Dah anak kita barangkali tak ada dah. Cucu kita barangkali tak ada yang sekolah agama. Jadi kita boleh berazam untuk mewakili kaum keluarga kita dengan kita menaja pelajar-pelajar ini
Kerana mereka ini tidak ada kerja lain kecuali membaca Quran dan menghafaz Quran. Dan doa setiap masa, doa. Mana sebelum semayang fardu, doa. Waktu semayang sunat, kemudian semayang fardu pun doa. Selepas tu semayang sunat, doa. Doa selalu, ya Allah Rabbi. Mana hebatnya, siapa dia yang sanggup berbuat demikian, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri syurga. Baik. Ustaz kata apa tadi? Ustaz kata menjadi kebiasaan ibadah, ianya mempunyai rukun. Seperti mana solat. Solat ada rukun tak? Zakat ada rukun tak? Mandi ada rukun tak? Wudu ada rukun tak? Begitu juga dengan puasa. Puasa ada rukun. Baik. Sekarang kita pindah kepada tajuk yang baru, iaitu rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 perkara rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat di mana? Di bibir mulut atau dalam hati? Niat dalam hati. Niat apa dia? Niat berpuasa. Contoh. Siapa dia? Ni nama apa ni? Aidil. Okey, Aidil. Tolong bagi contoh. Contoh niat. Angkatlah mukamu tu. Alah, malu kucing. Orang nak tengok ke sana. Okey, contoh niat puasa. Contoh. Saja aku puasa esok hari. Di dalam Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Itu niat puasa. Niat puasa dalam hati, bukan bibir mulut. Sebab itu diajar oleh para alim ulama untuk memudahkan niat itu datang. Maka sunat kita berlafaz. Kita melafazkan niat. Contoh, usolli. Usolli. Niat puasa. Ada tu? Nawaitu. Okey. Niat puasanya nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Gitu. Itu niat. Niatnya mesti dalam hati. Itu rukun yang pertama. Baik, rukun yang kedua, as-saimu, iaitu orang yang berpuasa. Rukun yang kedua, mesti ada orang yang nak puasa. Jadi kalau tak ada orang nak puasa, macam mana boleh puasa dia kan? Jadi dengan erti kata, orang nak berpuasa ini, syarat dia mestilah orang itu Islam. Yang kedua yang ketiga kuasa untuk berpuasa. Mesti. Maknanya rukun puasa yang kedua adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Baik, rukun puasa yang ketiga iaitu al-imsaku, menahan diri daripada barang yang membatalkan puasa. Menahankan diri daripada barang yang membatalkan puasa. Contoh. Maknanya sewaktu naiknya matahari ataupun sewaktu masuknya waktu subuh sehingga waktu maghrib, maka di antara waktu-waktu itu hendaklah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Muhammad, contoh. Apa dia benda yang boleh membatalkan puasa? Makan. Muhammad pukul 10 dia pergi kat tandas, dia makan. Sikit je, tak banyak. Sikit je. Batal tak puasa dia? Batal. Maknanya dia kena tahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Walaupun lapar. Dan puasa ni, Ustaz nak tanya, ada tak puasa ni kenyang? Idham pernah puasa? Ni. Tengok Idham ni. Dia. Tu Idham. Ni Idham ni paling kecil ni. Umur 9 tahun. Daripada Danau Desa Kuala Lumpur. Umur 9 tahun daripada Danau Desa Kuala Lumpur. Ya Allah Rabbi. Bagusnya. Okey, Idham. Idham pernah ketika mana Idham puasa, Idham minum air. Pernah. Kenapa Idham minum air? Dahaga dia kan? Jadi, adakah pada waktu Idham minum air itu, puasa Idham tak batal?
batal. Batu idham terus juga puasa kan? Idham penipu nombor 1. Dia olah-olah berpuasa kan? Mak dia tanya, idham puasa tak hari ni? Puasa, tapi air dah minum dah. Nampak? Jadi maknanya, ramai ke tidak orang berbuat demikian? Ramai. Jadi perbuatan demikian dia panggil menipu. Betul? Menipu diri sendiri. Ingat baik-baik. Ya, kita nak tipu manusia, barangkali kita boleh tipu. Idham, dia boleh tipu mak dia. Idham, dia boleh tipu abah dia. Dia boleh tipu adik-beradik dia. Dia boleh tipu rakan-rakan dia. Tetapi sebenarnya, dia boleh tipu tak Tuhan? Tak. Mana? Kalau dia tak boleh tipu Tuhan, bererti dia menipu diri sendiri. Kenapa? Besok tetap Allah Ta'ala akan balakan dia. Betul? Kenapa? Tuhan kata binawe sungguh. Aku suruh dia puasa untuk manfaat diri dia. Betul? Puasa-puasa ni manfaat diri kita. Bukan manfaat Allah Ta'ala. Tak, manfaat diri kita. Sebab itu, bagi orang yang berpuasa, Allah Ta'ala datangkan kesihatan yang baik pada dia. Betul? Lama, apabila tiba bulan Ramadan, ramai di kalangan orang yang sebelum Ramadan sakit, tiba-tiba dengan berpuasa di dalam bulan Ramadan, tahap kesakitan itu menjadi kurang. Kenapa? Sebab kewajipan berpuasa itu menjadi penyebab kepada kita dapat mengekang diri daripada melakukan perbuatan ataupun perkara-perkara yang boleh mengundangkan kesakitan. Okey? Itu rukun puasa. Ada soalan nak tanya Ustaz? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Siapa di kalangan pelajar yang ada soalan nak tanya apa-apa, boleh kemukakan soalan. Dan sama juga dengan pelajar kita yang dalam talian, nak tanya soalan boleh. Kak Nomi, sahabat saya Mahdi daripada Indonesia. Sahabat kita Mahdi ini sekarang masih lagi berada di hotel Indonesia, sedang menjalani kuarantin. InsyaAllah katanya besok kalau tidak ada arah melintang, tempoh kuarantin dah habis dan boleh balik ke pangkuan keluarganya. InsyaAllah kita doa supaya Allah Ta'ala memberi kesihatan yang sebaik-baiknya kepada Mahdi, isteri dan juga semua rakan-rakan. Okey? Amin. Ada soalan? Boleh tanya soalan. Dan dia kata disyaratkan takyim pada niat puasa itu fardu. Dia kata Ashraf, apabila meniatkan berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka hendaklah ditakyin. Takyin apa takyin? Takyin maksudnya ditentukan sunat ataupun fard. Sebab apa? Puasa ni ada tak sunat? Ada. Jadi kalau kita tak sebut fardu, maka barangkali puasa kita pada waktu itu adalah sunat. Jadi apabila kita berpuasa fardu, kita kena sebut fardu. Saja aku puasa besok hari fardu Ramadan. Ataupun kita sebut bulan Ramadan, okey dah. Kalau kita tak sebut fardu, kita sebut saja aku puasa besok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Sah ke tidak? Kenapa? Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan yang diwajibkan berpuasa. Ataupun dia sebut saja aku puasa besok hari fardu ke atas aku kerana Allah Ta'ala. Tak boleh, dia kena sebut fardu Ramadan. Kenapa? Selain daripada Ramadan, ada lagi puasa menjadi wajib, iaitu puasa nazar. Ni nama Hambali. Hambali dia menazar, kalau aku berjaya menghafaz Quran 10 juzuk, aku nak puasa 3 hari. Tiba-tiba alhamdulillah, takdir Allah Ta'ala, dia telah berjaya menghafaz 10 juzuk Quran. Maka wajib Hambali berpuasa berapa hari? Sedangkan puasa bagi Hambali adalah sunat. Tetapi oleh kerana dia telah memfardukan puasa tadi ke atas dia, secara automatik apabila berlaku apa yang dinazarkan oleh dia, maka wajib dia kena laksanakan. Tuh. Ustaz difahamkan? Ada di kalangan pelajar kita yang bawa barang yang terlarang. Kita pesan selalu jangan bawa. Akhir sekali
bawa juga. Sedangkan sebelum ini dia ikrar. Ikrar ni mana bersumpah. Wallahi, saya berjanji, saya tidak akan membawa barang-barang yang dilarang oleh Ma'had Hafiz Darul Falah. Tahu-tahu dia bawa. Bila dia bawa, mana dia telah melanggar sumpah. Walaupun dia bertaubat, tetapi dia tetap kena bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah ni sama ada dia menjamu makan 10 orang fakir miskin ataupun dengan dia berpuasa. Tapi ustaz lebih memilih pelajar ni kena berpuasa. Kenapa? Sebab kita nak disiplin dia. Kalau jamu makan, senang je dia hello kepada ayah dia je. Ya, hantar duit RM100. Nak apa? Nak jamu makan pelajar, rakan-rakan. Kenapa? Langgar sumpah lah. Ayah dia sekejap je. Nak dapat RM1 ni mudah kan? Ketung je, pung, tubik 100. Dah. Tapi kalau puasa. Puasa ni adalah sesuatu yang membebankan. Jadi apabila dia dapat berpuasa 3 hari, barangkali dia akan berubah menjadi manusia yang baik. Hakim. Tambihun. Telah berkata Syekh Qalyubi dan sunat bahawa berniat ia pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Syekh Qalyubi kata, apabila tiba awal Ramadan, maka wajib berniat di awal malam yang pertama daripada bulan di dalam bulan Ramadan. Contohnya, nawaitu sawma syahri Ramadan kullahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Hendaklah kita berniat untuk sebulan. Puasa untuk sebulan. Bila? Di awal Ramadan. Baik, katakanlah malam ni terlupa. Untuk berniat sebulan. Esok, hari yang kedua baru teringat. Boleh lagi kita niat? Tak boleh dah. Jadi sebab itu, awak kena peka. Kita orang yang belajar agama ni, kita kena peka apa-apa yang berlaku di persekitaran kita, terutamanya berkaitan dengan niat puasa. Jadi kita kena beri peringatan kepada siapa? Mak ayah kita. Kepada siapa? Adik-beradik kita. Kepada siapa dia? Jiran tetangga kita. Kita kena ingatkan dia. Apabila kita ingat, tiba-tiba dia ingat. Dia rupanya begitu. Jadi sebelum ini barangkali dia tidak ada ilmu. Dengan kita memberitahu kepada dia, maka adalah ilmu pada waktu itu. Besar ke sikit pada kita dapat? Baik, besar dia kan? Baik. Sedangkan kerja kita payah ke mudah? Mudah, beritahu je. Okey akak, besok 1 Ramadan. Malam ini akak kena niat 2. Yang pertama, sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, akak kena niat untuk sebulan bulan Ramadan. Iaitu sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala bagi. Andai kata adalah salah satu daripada malam di bulan Ramadan itu, kita terlupa niat. Maka, hari yang kita terlupa untuk kita berniat pada malamnya itu, akan di-cover oleh niat yang sebulan. Minum air sikit. Air ni air madu. Air ni air madu, campur minyak zaitun, campur habbatus sauda, campur limun. Limun. Untuk suara sedap. Sebab itu sedap suara sedap. Lepas tu buah madu ni tujuannya nak bermadu tak boleh. Maka bubuh madu ni. Betul? Kalau bermadu istimewa. Kalau bubuh madu ni istimewa tak? Nah, tengok. Ustaz Tolah kena buat gitu. Alhamdulillah. Hafika. Baiknya air ni. Baik. Okey. Nur Azah. Apa khabar? Lama tak tengok awak ni. Okey, kita sambung lagi cerita kita. Tadi dia kata apa? Syekh Qalyubi menyebut dalam kitabnya bahawa
wajib seseorang itu berniat pada malam yang pertama Ramadan untuk berpuasa sebulan. Baik. Dia kata supaya memberi manfaat akan dia taklid akan Imam Malik pada satu hari yang ia lupa akan niat puasa pada malamnya. Kerana memada pada Imam Malik dengan satu niat pada malam yang pertama daripada sebulan bulan Ramadan. Imam Malik salah satu daripada imam yang empat. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Malik kata memadai sekali niat je di awal malam yang pertama daripada bulan Ramadan untuk cover sebulan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tak boleh. Mesti every night. Kena setiap malam. Itu mazhab Syafi'i. Paslon bermula perkara yang membatalkan puasa. Ni sedap ni. Sekarang perkara yang membatalkan puasa. Tadi kita kata kan, perkara yang membatalkan puasa, Muhammad kata apa tadi? Minum. Adham kata apa? Makan. Banyak lagi selain daripada minum, makan. Banyak lagi perkara yang membatalkan puasa. Jadi pada malam ini, kita akan belajar. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Dia elok-elok. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama, perkara yang membatalkan puasa ni ada 9. Ada berapa? 9. Ada 9. Yang pertama, memasukkan sesuatu ain dunia ke dalam rongga badan. Jikalau atas jalan berubat sekalipun. Dia kata memasukkan sesuatu ain dunia. Ain dunia ni mana zat benda. Memasukkan benda-benda hak duk dalam dunia ni. Masuk mana? Masuk ke dalam rongga badan. Walaupun kita masuk dalam rongga tubuh badan kita atas jalan nak berubat. Awak nak makan ubat, masuk ke mulut. Walaupun atas jalan nak berubat, kalaulah awak masukkan ke dalam rongga dengan sengaja. Masuk tu dengan sengaja. Lagi pula dengan ikhtiarnya. Apa ikhtiar? Maknanya dengan suka dia. Tak ada orang memaksa. Makna tidak ada orang yang memaksa dia untuk memasukkan perkara demikian. Memang sengaja dia, suka hati dia. Serta diketahui hukumnya haram. Masuk pula daripada lubang asli. Pada manusia ni dia ada berapa lubang? Manusia ada berapa lubang? Ada banyak lubang. Yang pertama lubang hidung. Hak kena cocok sama tu. Yang kedua lubang telinga. Yang ketiga lubang mulut. Yang keempat lubang punggung. Yang kelimanya lubang kemaluan. Lepas tu mata pun dia panggil lubang juga. Itu semua lubang-lubang ni dia panggil lubang asli. Baik, yang lubang tak asli macam mana? Lubang tak asli ni, katakanlah Ashraf, dia sakit. Nak berak tak boleh. Doktor pun tepuk kat sini. Doktor tepuk kat bahagian perut. Kemudian Ashraf pun duk main. Dia pun masuk ubat. Pun masuk kot ni. Batal ke tidak? Apa doknya? Orang kata dah memasukkan saat ni. Masuk ke apa nama ni? Batal ke tidak? Sebab okey. Yang kedua muntah dengan sengaja lah ke mana? Dia jolok tangan jari dia dalam uek sungguh. Jangan main-main. Lagi dia tahu perbuatan itu adalah haram,
dan sengaja dia nak main-main. Yang ketiga, jima' dengan sengaja. Batal juga. Lagi dengan ikhtiar, makna tak ada orang paksa dia. Lagi diketahui akan hukumnya haram. Jikalau dia jima' pada dubur sekalipun, maka hukumnya batal. Yang keempatnya, mengsengajakan mengeluar mani. Dia buat keluar dengan sengaja. Hukum dia batal. Haram tu memang iyalah. Maka hukum dia batal. Sekarang kita bincang perkara yang membatalkan puasa. Yang kelimanya, kedatangan haid. Allah dekat nak maghrib dah. Katakan maghrib 7.30. 7.25 tengok keluar haid. Batal ke tak puasa orang tu? Batal walaupun menangis dia. Kenapa? Allah nyesal, dia kata 5 minit lagi Tuhan. Dia marah Tuhan. Bodoh orang aku ni. Pandai dah tu Allah Ta'ala 5 minit lagi nak masuk waktu, Allah Ta'ala keluarkan haid. Berarti ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Kan? Jadi sebab itu, apa yang terjadi kepada kita walaupun tidak disukai oleh nafsu kita, kita kena terima. Sebab apa yang Allah Ta'ala jadikan pada kita semuanya ada kebaikan. Betul? Ada kebaikan. Baik. Sebab itu, ada di kalangan pelajar-pelajar yang lambat dia. Nak boleh ingat Quran lambat. Jangan risau. Walaupun lambat, ada kebaikan dia. Ada di kalangan pelajar otak dia, tak ada ngapa ingat dah. Hebat dia. Dia dengar. Dia dengar orang baca tu. Dia dengar orang baca. Dia tak ngapa lagi, dia boleh ingat dah. Ada kebaikan dia. Tapi biasanya orang yang cepat ingat ni, dia sombong. Dia ego. Dia takbur. Tak boleh nak lawan aku. Otak aku ni geliga. Biasanya orang ni, ya betul. Dia cepat mengingati Quran dan dia cepat mengkhatam Quran. Tapi biasanya orang ni tak bagus. Kalau kita tengok akhlak dia tak bagus. Yang bagus mana bagus? Yang bagus dia lambat ingat, kemudian mampu bersabar. Orang ni bagus. Tu. Ingat baik-baik. Sebab itu kita kena kuatkan semangat kita. Walaupun kita mengaji, Allah payuhnya kita mengaji, tak apa. Kita kena bersabar. Apabila Allah Ta'ala datangkan kepayahan kepada kita, berartinya di sana Allah Ta'ala nak beri kepada kita kemudahan. Baik, yang keenam, nifas. Nifas maksudnya darah yang keluar selepas beranak. Yang ketujuh, wiladah. Wiladah ni darah yang keluar bersama dengan anak. Orang perempuan dia beranak. Dia. Bila beranak, dia keluar anak ke batu? Keluar anak ke batu? Keluar anak. Jadi biasanya bersama anak tu ada darah. Darah tu dia panggil darah wiladah. Dan kadang-kadang tak ada darah. Sebab apa? Anak boleh keluar. Sebab dia ada air. Waktu nak keluar anak tu, dia keluar dulu air. Tengok Allah Ta'ala ni. Orang panggil air ketuban. Air ketuban tu mana air pelincir. Supaya dengan air ini, mudahlah anak tu keluar. Jadi kadang-kadangnya keluar air saja, tak ada darah. Kadang-kadang ada darah. Kalau ada darah, maka darah itu dia panggil darah wiladah. Okey. Yang ke berapa pula? Yang ke-8. Kedatangan gila pada suku hari ataupun pitam pada selihan hari. Gila pada suku hari. Mana kalau datang gila sekejap tak apa. Lepas subuh gila. Siapa pukul 8.30? Hilang gila dia kan? Sebab apa? Sebab 7 ni, selepas subuh tu 7 hingga pukul 8 tu biasa dia kena ngapak Quran. Ya gila lalu pada waktu tu. Ada juga. Jadi molek-molek kuliah pun habis dah. Hilang gila. Nak masuk pukul 9.30 gila pula. Ingat baik-baik. Jadi kalau sekiranya gila dia sampai suku hari, maka akan batal puasa. Ataupun pitam. Kalau pitam sampai sebahagian besar hari. Apa beza gila dengan pitam? Pitam ni kita panggil tak sedarkan diri kan? Gila ni dia sedar, cuma dia tak ada akal. Dia tak boleh mikir. Orang panggil otak dia jam ni kan? Jam otak dia. Okey.
Yang ke-9 murtad. Na'udzubillah min zalik. Molek dia jadi orang Islam, dia pemikir serabut ros merah. Yang mikir serabut kita kena pakai tudung sama. Panah pala. Serabut aku tak nak lah. Jadi orang Islam, murtad dia pada waktu tu. Katakanlah dalam waktu itu tiba-tiba adalah waktu Ramadan, maka batal puasa dia. Batal puasa. Ingat baik-baik. Ramai ke tidak orang kita murtad? Ramai. Kadang-kadang ros merah, dia murtad kerana tension. Frah dengan jantan dia. Molek-molek dia bercinta dengan seorang lelaki. I love you today, tomorrow and forever. Oh, kemah. Lelaki kata ke dia. Jadi orang puan, bila dia dengar perkataan gitu, datang daripada orang lelaki, ya syok lah, seronok. Oh, ya sayang kita. Palah orang lelaki, olok-olok je. Orang lelaki kan bijak. Orang lelaki ni mana hebat dia. Bak berkata-kata, bak mengungkap kata-kata yang boleh menarik perhatian orang perempuan ni. Bijak orang lelaki. Orang perempuan ni bodoh dia selalu. Dia selalu apabila dengar perkataan begitu, dia perasan. Macam orang sayang sangat ke dia. Tahu-tahu molek-molek, laki dia ni ada girlfriend baru. Alah. Kecewanya dia. Last kali dia kata, benci. Boring, bosan. Aku benci. Tuhan, mu ni jahat lah. Dia marah Tuhan. Hak bodohnya dia. Dia pergi marah Tuhan. Ramai ke tidak orang lagu ni? Orang lelaki ke orang puan? Orang puan ni ramai bodoh. Orang puan ni. Tapi ramai juga perempuan yang cidik. Tapi ramai hak bodoh. Hak bodoh ni, hak selalu dia tengok cerita drama. Orang yang selalu tengok cerita drama tak ada kerja lain. Kalau drama Malaysia, cerita bercinta. Betul? Tak ada kerja lain. Kita tengok puluh gab balik. Sebab itu budak-budak sekarang, beranak hari ni, esok tu dia minta dengan mak dia nak cari rewel. Bukan minta nak susu. Minta nak cari boyfriend. Alah bengong sungguhnya. Aduh. Baik. Masalah. Ingat ni masalah. Tidak harus membuka puasa bagi umpama orang yang potong padi. Tidak harus. Apa maksud? Tidak harus. Haram jika dia berbuka puasa. Orang yang kerja dia mengetam padi. Ada di antara orang kita yang tanam padi di Manyuk ni, Ashraf. Berapa? Kadang-kadang 50 hektar dia tanam padi. Jadi tiba-tiba dia nak potong padi pada bulan Ramadan. Agak-agak dia buka ke tak puasa dia? Buka lah sebab padi dia duduk tengah padan. Gak padan ni ada pokok? Tak ada, panas lagi haus. Orang tak ada pada waktu itu. Dia dengan bini dia je. Dia. Jadi bini dia 2 kali 5. Dia pun beritahu bini dia. Yang abang dago lah. Jangan buka bang. Jangan buka. Lepas tu tok lelaki lama-lama minta pula. Yang abang dago lah. Jangan. Tak elok. Kali yang ketiga. Yang jom kita sama-sama berbuka. Okey. Bagus. Sebab apa? Sebab sama-sama berbuka. Okey, sekadar itu dulu yang dapat kita pelajari pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita di pagi esok. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.